Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah dapat kita meneruskan lagi pembelajaran kita pada kali ini. Kita sambung lagi pembelajaran kita, insya-Allah. Pada hari ini kita masuk uh, semula kepada bab tauhid, ya. Kita masuk pula kepada tajuk yang kelima, ya, iaitu haqiqatul ihsan, ya. Pada kelas-kelas yang lalu kita telah membahaskan yang pertamanya tentang hakikat iman, ya, yang mana kita belajar di dalamnya terdapat rukun-rukun iman yang 6. Kemudian kita masuk pula kepada hakikat Islam, yang mana dalamnya ada rukun Islam yang 5 itu. Kemudian pada kali ini kita membicarakan tentang haqiqatul ihsan, hakikat ihsan, yang mana ketiga-tiga perkara ini, iman, Islam dan ihsan, merupakan tunjang, yang dikatakan sebagai rukun agama, ya. Rukun agama itu ada 3, ya, iman, Islam, dan yang ketiga adalah ihsan, ya. Okey, kita masuk pada topik kita pada hari ini. Apakah yang dimaksudkan ihsan ini, ya? Sebab ihsan ini jarang-jarang orang membicarakan, mempelajari tentangnya secara hakikat sebenar dia. Kita banyak belajar tentang iman, rukun iman biasa kita pelajari, dan juga rukun Islam selalu di mana-mana pun kita belajar. Tapi berkenaan dengan ihsan ini kurang dibicarakan kepada pelajar-pelajar, ya. Kita tengok apakah yang dimaksudkan dengan ihsan, ya. Ta'rif dia. Yang pertama, ta'rif ihsan. Apakah yang dimaksudkan dengan ihsan itu? Ya. Ta'rif terbahagikan kepada dua. Yang pertama, ta'rif lughatan. Dari segi bahasanya, ya, ihsan itu merupakan diddul isaati, ya. Ihsan ini adalah did, perkataan lawan bagi isaah. Ihsan lawan dia adalah isaah. Ihsan ini maksud dia berbuat baik. Maka lawan ihsan adalah isaah, iaitu keburukan. Baik lawan dia buruk. Ihsan ini buat baik, maka isaati itu maksud dia membuat keburukan. Itu dari segi bahasa, ya. Yang kedua adalah dari segi istilah. Ya, istilahannya ihsan ini bermaksud wahwa al-jiddu fil qiyam bihuquqillahi ala wajhin nushi wa takmilu laha, ya. Ihsan ini adalah seseorang itu al-jiddu, dia bersungguh-sungguh, dia berusaha dengan bersungguh-sungguh fil qiyami, ya, dalam melaksanakan bihuquqillah, dengan hak-hak Allah. Dia berusaha sungguh-sungguh untuk melaksanakan hak-hak Allah. Maksudnya hak-hak yang Allah suruh ke atas kita, kita lakukan apa yang Allah perintahkan itu, ya. Ala wajhin nushi, ya. Ala wajhin nushi, ya. Kita melakukan segala yang diperintahkan oleh Allah itu dengan mengikut petunjuk, ya. Ala wajhin nushi, dengan mengikut petunjuk. Kita tak boleh melakukan sesuatu itu sebarangan. Kita perlu melakukan setiap apa yang Allah suruh itu mengikut panduannya, ya, yang telah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajarkan, tunjukkan kepada kita, ya. Wa takmilu laha, dan menyempurnakan baginya. Kita sempurnakan segala titah perintah Allah. Apa yang Allah suruh, kita lakukan. Apa yang Allah larang, kita hindarkan. Itulah dia ihsan. Okey? Dalilnya, al-dalilun naqli ala haqiqatil ihsan. Ya, dalil yang menunjukkan bahawa adanya hakikat ihsan di dalam agama kita ini. Bukan setakat iman saja, bukan setakat Islam saja. Ihsan juga perlu, dan dia juga merupakan asas di dalam agama kita, ya. Dalilnya adalah yang pertama daripada Al-Quran, ya. Surah Al-Ankabut ayat yang ke-69, qala Allah Ta'ala wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Ya, Allah berfirman wallazina jahadu,
dan orang-orang yang berjihad. Orang-orang yang berjihad ataupun orang-orang yang bersungguh-sungguh fina, dalam pada kami, ini pada Allah. Siapa yang bersungguh-sungguh yang berjihad pada jalan Allah, lanahdiyannahum, kami akan tunjukkan, maksudnya Allah akan tunjukkan subulana, jalan-jalan kami, makna jalan menuju kepada Allah. Siapa yang berjihad kepada Allah, Allah akan beri petunjuk untuk jalan sampai kepada Allah. Wa innallaha la ma'al muhsinin, dan sesungguhnya Allah itu benar beserta orang-orang yang baik. Okey, itu daripada Al-Quran. Dalil yang kedua, dalil naqli ini adalah dalil daripada Al-Quran dan Sunnah, kan. Dalil yang pertama tadi daripada Al-Quran. Dalil yang kedua adalah daripada As-Sunnah, daripada hadis Nabi, iaitu wa qad awdaha sallallahu alaihi wasallam, telah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam al-ihsana, tentang ihsan ini. Nabi kita telah jelaskan ia fi hadisin Jibril, di dalam hadis Jibril, al-masyhur, yang terkenal, hina sa'alahu anhu, ketika ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada satu hadis. Hadis ini pun sebenarnya kita telah pelajari. Kalau lupa tentang hadis ni, boleh buka balik tajuk kita yang sebelum ini di dalam bab hadis itu. Dalam bab hadis kita ada belajar satu tajuk yang tajuk dia mafhumul Islam wal iman wal ihsan. Hadis itu telah menjelaskan ketiga-tiga ini sebenarnya, kan. Jadi dalam hadis itu malaikat Jibril telah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana ketika itu Nabi bersama dengan para sahabat duduk-duduk berehat. Kemudian datang malaikat Jibril berupa seorang lelaki, bertanyakan soalan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tanya apa itu iman, apa itu Islam, dan soalan yang ketiga dia adalah mal ihsan, apa itu ihsan. Maka telah Nabi jawab, telah Nabi jelaskan, faqala, Nabi telah bersabda menjawab kepada persoalan malaikat Jibril itu, ihsan ini adalah an ta'budallaha ka'annaka tarahu. An ta'buda, kamu menyembah, kamu beribadah kepada Allah, ka'annaka, seolah-olahnya, tarahu, kamu melihatnya. Kamu beribadah, kamu menyembah Allah ini seolah-olah kamu melihat Allah itu. Bagaimana kalau kita tengok ada Allah, maka kita rasa mesti takut, mesti kita buat dengan bersungguh-sungguh, tak nak ada sebarang kesalahan, kesilapan, kan. Fa'illam takun tarahu, fa'illam, dan jika kamu lam takun tarahu, jika kamu tidak dapat melihatnya, sebenarnya kita tak nampak pun Allah. Mana kita mungkin dapat melihat Allah di atas muka bumi ini. InsyaAllah kalau boleh lihat Allah hanya di akhirat nanti, kan. Jika kamu tidak melihatnya, fa'innahu yaraka, ketahuilah Allah sentiasa melihat kamu. Bila kita merasakan dalam diri kita sepanjang masa, tiada sedetik pun dalam setiap tingkah laku perbuatan kita ni Allah lihat. Kita rasakan gitu, mesti kita akan melaksanakan segala titah perintah Allah itu dengan penuh ketaatan. Itulah dia ihsan, kamu menyembah Allah seolah-olah kamu melihatnya. Jika kamu tak dapat melihatnya, sesungguhnya Allah melihat kamu. Okey, itu dalil dia. Okey, dan yang seterusnya, yang terakhir, pendek saja tajuk ini, al-alaqatu bainal iman wal islam wal ihsan. Al-alaqah, hubungan, perkaitan, baina, di antara iman, Islam dan ihsan. Tiga-tiga perkara ini dah saya sebutkan tadi. Tiga perkara ini merupakan tunjang dalam agama kita. So dia ada keterkaitan, ada perhubungan di antara satu sama lain. Iman, Islam dan ihsan ini tidak boleh dipisahkan. Mesti ada ketiga-tiganya pada diri seseorang Muslim itu. Tidak boleh dia kata dia beriman saja, dia tinggalkan Islam dan ihsan. Tidak boleh. Tak boleh dia kata di Islam, iman dan ihsan dia tinggalkan. Mesti ada ketiga-tiga tunjang ini, asas ini. Apa kaitan dia? Yang pertama kita lihat, al-imanu yata'allaqu bil umuril batinah al-ghaibiyah.
Bila sebut tentang iman, ya ta'allaqu, ia berkaitan dengan al-umur al-batinah, dengan perkara-perkara yang batin, perkara-perkara yang dalaman, al-ghaibiyah, yang ghaib, yang tidak nampak. Bila sebut tentang iman, dia lebih kepada perkara yang batin, yang tidak nampak. Ya, bila sebut iman pada Allah, pada Rasul, pada kitab, dia tak nampak, dia lebih kepada hati. Itu iman. Yang kedua, Islam pula. Al-Islamu yata'allaqu bintisali al-a'mal al-zahirah. Bila sebut tentang Islam pula, ia ta'allaqu, ia berkait, ia berhubung dengan imtisalu. Kita melakukan al-a'mal al-zahirah, perbuatan yang zahir. Bila sebut Islam, dia berkaitan dengan melakukan perbuatan yang zahir, kan? Dalam Islam tu yang kita sebut tentang rukun Islam itu tadi, menunaikan solat, puasa, bayar zakat, haji, itu semua amal perbuatan kita yang zahir. Bila kita melakukan Islam itu, rukun Islam tu solat, nampak perbuatan kita itu dengan berdirinya, dengan rukuknya, dengan sujudnya. Bila sebut tentang puasa itu pun kita nampak perbuatan amalan ibadah kita itu dengan menahan diri, tak makan, tidak minum. Dia bila sebut Islam lebih kepada zahir. Iman pula kepada yang batin. Tapi yang ketiga ini pula, ihsan pula bagaimana? Yang ketiga, al-ihsanu yata'allaqu bimuraqabatillahi fis sirri wa alaniyati. Ihsan pula yata'allaqu, ia berkait dengan muraqabatillah. Pemerhatian Allah, penjagaan Allah fis sirri, di dalam secara rahsia, wa alaniyati, dan juga secara terangan, secara nyata. Sir secara sembunyi, alaniyah secara nyata, secara jelas. Ihsan pula lebih kepada apa tadi? Pemerhatian Allah. Allah sentiasa memerhatikan hamba-hambanya. Bila kita dapat merasakan yang Allah ini sentiasa memerhatikan kita, kita melakukan iman dan Islam itu tadi dengan penuh ketaatan. Itulah dia ihsan. Dia sebagai pelengkap kepada iman dan Islam itu tadi. Yang keempat, iza infarada, jika hanya al-Islamu, Islam bizikri, disebutkan. Jika hanya Islam disebutkan, jika kita sebut Islam aja, apa yang dimaksudkan dengan Islam itu? Dakhala fihi ma'nal iman, termasuk di dalamnya makna iman. Bila sebut Islam, termasuk sekali makna iman, kan? Bila sebut Islam tadi kan kita kata Islam itu yang merangkumi rukun Islam, kan? Bila sebut rukun Islam, yang pertama, rukun Islam yang pertama adalah syahadah. Syahadah ialah kita bersaksi tiada Tuhan disembah melainkan Allah dan Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Bila sebut tentang syahadah, kita beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, dah termasuk iman di dalam itu. Sebab itu bila kita sebut tentang Islam, termasuk sekali makna iman. Okey. Yang keduanya, wa iza infaradal iman bizikri, dan jika hanya disebutkan tentang iman pula, dakhala fihi ma'nal Islam, termasuk dalamnya makna Islam. Bila sebut iman pula, termasuk sekali juga dalamnya Islam. Bagaimana? Iman itu kita bicara tentang rukun iman yang 6 itu. Kalau kita beriman pada Allah, pada Rasul, pada malaikat, pada kitab, sudah pasti kita akan ikut taat titah perintah Allah itu. Allah suruh kita solat, Allah suruh kita puasa, Allah suruh kita pergi haji. Maka itu di dalam Islam itu tadi. Jadi terangkum sekali. Bila sebut iman, termasuk sekali Islam. Dan yang ketiga, wa idza infaradal ihsanu bizikri, dan jika hanya disebutkan ihsan, tentang ihsan, dakhala fihi ma'nal Islam wal iman, termasuk sekali di dalamnya makna Islam dan iman. Bila sebut ihsan, terangkumlah ke semua sekali. Ihsan ada dalam tu, Islam ada dalam tu, iman ada dalam tu. Sebab ihsan ini dia pemerhatian, penjagaan Allah secara terang-terangan ataupun secara sembunyi. Allah jaga iman kita, Allah jaga amal perbuatan kita. Itulah kepentingan hakikatnya tentang ihsan. Jadi kita dapat fahamkan di sini, tiga-tiga ini dia berkait satu sama lain. Tak boleh kita nak
tinggalkan satu daripadanya. Okey, diharapkan semua jelas berkenaan dengan topik ini, tajuk ini, ya, dapat kita mempertingkatkan lagi keimanan dan juga amal perbuatan kita bila mengetahui bahawa ihsan ini menunjukkan bahawa kita beribadah kepada Allah itu dengan sebenar-benar ibadah. Okey, cukup sekadar ini untuk pertemuan pembelajaran kita pada kali ini. InsyaAllah kita sambung pembelajaran kita pada pertemuan yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.